Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih wilayahku. Okey, Prof. Untuk pertama sekali bagi pihak wilayahku saya ucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Ahli Wahai Agama. Jadi sebagai mukadimah, Prof, adakah Prof menganggap ini satu lantikan sebagai hadiah ataupun apa? Alhamdulillah, terima kasih kepada wilayahku, Saudara Azlan dan semua. Mungkin sebagai mukadimahnya, pelantikan sebagai Yang Berhormat Timbalan Menteri bukanlah dalam perancangan karier saya. Namun begitu, saya menganggap ianya merupakan salah satu daripada cabaran dan peluang yang boleh saya usahakan, di mana saya mengambil tauladan Ibn Khaldun. Apabila Ibn Khaldun menghasilkan kitab Ibar Al-Muqaddimah itu, Ibn Khaldun menulis setelah melalui jatuh bangun tamadun, jatuh bangun kehidupannya dari seorang ahli politik, dari seorang hakim, dari seorang aktivis masyarakat, mereka yang memerhatikan termasuk melihat apa yang berlaku jatuh bangun tamadun. Jadi akhirnya beliau dapat menulis Al-Muqaddimah yang masyhur, yang agung itu. Jadi mungkin saya mengambil pendirian bahawa sebagai seorang akademik, profesor undang-undang di universiti yang aktif dengan kemasyarakatan, dengan NGO, dan ini peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk saya melengkapkan perjalanan hidup saya sebagai seorang pemimpin maupun ahli politik, yang barangkali insya-Allah saya sedang merancang untuk menghasilkan buku yang mungkin salah satu daripada merakamkan segala pengalaman dan pengetahuan yang ada. Okey, Prof. Kalau ditelusuri sejarah Prof sebelum ini, banyak menghabiskan waktu pertamanya dengan mencari ilmu, kemudian menyebarkan ilmu, iaitu mendidik. Apa perbezaan Prof, perbezaan kehidupan dulu dengan student dan juga dengan berdamping dengan intellectual, hari ini berdamping dengan masyarakat daripada peringkat atas sampai lah paling bawah? Sebagai seorang ahli akademik, bersama dengan masyarakat itu merupakan salah satu bahagian daripada hidup saya, kerana saya terlibat dengan ABIM, dengan Global Peace Mission Malaysia, dengan pelbagai NGO yang lain, bukan saja dalam negara dan luar negara. Saya aktif di UK, kemudian semasa visiting professor di US. Jadi umumnya saya terlibat dengan hidup saya sentiasa bersama dengan masyarakat, dengan civil society organizations. Jadi saya merasakan bahawa saya tidaklah kekok kerana sudah biasa bersama dengan masyarakat. Namun begitu, yang berbezanya adalah apabila punya satu status sebagai seorang timbalan menteri, sebagai seorang senator, yang mungkin expectation masyarakat itu berbeza. Apabila kita pergi berjumpa masyarakat, mereka jangkakan ada peruntukan, mereka adakan pertolongan, dan ini yang sebenarnya mengajar saya untuk lebih matang lagi bagaimanakah untuk melaksanakan idea-idea, gagasan-gagasan yang saya tulis dalam buku ini untuk dilaksanakan di dalam real world ataupun dalam masyarakat yang sebenar. Jadi saya rasa di antara perbezaannya adalah expectation daripada masyarakat, dan juga bagaimana saya meraihkan segenap lapisan masyarakat itu dengan mewakili kerajaan, mewakili Jabatan Perdana Menteri Awal Agama. Okey, Prof. Kalau dilihat dari sejarah Prof bersama dengan NGO ABIM, kemudian hari ini sebelum tu juga berkhidmat sebagai pensyarah, dan of course mesti ada career path untuk jadi rector kan, naik chancellor, whatsoever lah. So adakah Prof regret apabila terpaksa mungkin, saya fikir ayat yang sesuai itu mungkin dipaksa untuk menjadi Timbalan Menteri, terjun ke dunia politik yang begitu rencam? Alhamdulillah, sebenarnya mungkin selain daripada menulis dalam bidang kepakaran saya dalam bidang kewangan Islam, banking and finance, undang-undang, saya banyak menulis tentang Islamic political thought, tentang gerakan Islam, tentang ketamadunan. Jadi mungkin di antara peluang yang saya ada adalah apabila saya banyak menulis tentang pemikiran Islam, tentang political Islam, termasuk juga saya terlibat aktif dalam wacana-wacana political Islam ini. Malahan saya dah tulis sebuah buku wacana generasi kedua political Islam. Apa yang saya boleh katakan bahawa masa inilah setelah diamanahkan pada masa ini, sebenarnya apabila diberitahu, dimaklumkan, saya sebenarnya memikirkan dan melihat apa yang boleh saya sumbangkan, kerana itu yang lebih penting adalah dengan pengalaman yang ada, pengetahuan yang ada,
dan juga sedikit kecenderungan kepada melihat politik Islam yang berjaya itu, saya rasa buat masa ini saya merasa bersemangat lah. Saya merasa bersemangat untuk melaksanakan idea-idea awal. Malahan apabila Perdana Menteri menggagaskan idea Madani itu, saya telah pun menulis beberapa artikel tentang Daulah Madani ini. Malahan saya menulis sebuah buku pemikiran Rashid Ghanushi yang juga menceritakan tentang Daulah Madani, dan saya ada beberapa artikel berkaitan dengan konsep yang berkaitan dengan aspirasi Perdana Menteri. Jadi apabila dimaklumkan itu, saya terfikir, oh ini mungkin Allah nak beri peluang kepada saya untuk merakyatkan idea-idea besar ni. Ya. Mungkin pengalaman Prof untuk berhadapan dengan khalayak, maksudnya dalam parlimen belum sampai lagi waktu dia kan. Jadi setelah Prof melihat sejarah parlimen ini berfungsi, bagaimana ahli-ahlinya, jadi apa dalam pemikiran Prof dan apa persediaan yang akan Prof lakukan untuk berdepan dengan situasi itu? Saya rasa ini satu soalan yang sangat menarik, kerana saya tak tahu apa yang akan berlaku di dalam parlimen. Namun begitu, sekarang ni persiapan dari segi aspek akademik, ia merupakan rutin seorang profesor untuk berhujah, untuk berdialog, untuk memberikan pandangan. Namun begitu, dalam dunia akademik ini, ianya berlaku secara aman, damai, yang secara tertib, ya, secara tertib yang walaupun kita berbeza pandangan, namun begitu kita berbeza pandangan dalam keadaan yang beradab, tertib dan sebagainya. Jadi di dalam dunia akademik itu, perbezaan pandangan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang diterima, malahan ianya menjadi salah satu daripada paksi kepada pencemahan idea. Namun begitu, apabila kepada parlimen, saya memang selalu memerhatikan debat di dalam parlimen. Apa yang sedang saya lakukan sekarang ini adalah saya membaca segala dokumen, dan juga saya minta pegawai-pegawai parlimen untuk memberikan tunjuk ajar dan juga berkenaan dengan peraturan, berkenaan dengan isu-isu dan sebagainya. Di atas meja saya itu pun banyak fail. Apa segala isu berkaitan dengan JPM hawa agama saya dah baca lah. Jadi umumnya saya boleh katakan bahawa di parlimen itu kerap kali isu-isu yang sama dibangkitkan. Ya, apabila musim haji akan ada isu haji, apabila musim yang tertentu akan ada. Jadi sekurang-kurangnya soalan-soalan yang kita tahu, kita dah boleh jawab, saya rasa. Tapi ada isu-isu baru yang itu yang saya bersedia. Jadi umumnya saya belum tahu lagi, saya belum boleh janjikan apa yang akan berlaku di parlimen. Namun begitu, walaupun saya merasa sedikit nervous, tapi dalam masa sama saya rasa teruja sebenarnya macam mana untuk berdebat dan berhujah di parlimen. Kita tinggalkan isu itu kan. Okey. Tugas baru Prof adalah untuk memastikan institusi agama bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri supaya institusi agama, program-program dakwah ni dilaksanakan. Dan saya fikir ini tidak ada masalah kepada Prof sebab melalui pembabitan dalam ABIM sebelum ni. Jadi mungkin apa yang Prof rasa boleh ditambah baik untuk program-program tertentu di bawah JAKIM ni? Okay, setelah mendengar, saya rasa the first 30 days ataupun 30 hari itu saya mendengar semua agensi, termasuk juga NGO yang berkaitan. Kita mendengar semua stakeholders, dan sehingga hari ini kita masih meneruskan sebab kita ingin mendapatkan sebanyak maklumat yang boleh. Jadi saya boleh rumuskan, saya sudah punya rangka awal apa yang kita boleh lakukan, dan kita dah mula gerakkan. Paling penting adalah bagaimana untuk connecting the dot. Ya, connecting the dot. Dan apa yang kami cuba lakukan di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri, saya cuma membantu Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Perdana Menteri, adalah kami ingin memastikan bahawa Islam itu dapat disampaikan kepada semua stakeholders. Okey, ini kita cuba lakukan. Even idea aspirasi madani itu kita ingin sampaikan kepada semua stakeholders, dan ini kita telah fokus kepada lebih kurang 10 stakeholders. Penjawat awam seperti contoh, kita ada tentera, ada polis, ada guru-guru yang jutaan, kemudian kita, anak muda, pelajar daripada universiti, sekolah menengah, sekolah rendah, kafah, ya. Kemudian sektor civil society organisation, kita ada NGO, kita ada NGI, kita ada jatuhan kuasa penduduk yang ratusan ribu. Kemudian kita fokus kepada non-Muslim juga. Non-Muslim ni kita ada orang Cina, orang India, Iban Kadazan, orang asli. Jadi fokus. Kita juga memfokuskan sekarang ni kepada sektor korporat. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa idea ekonomi madani, ekonomi manusiawi itu diangkat oleh sektor korporat. Selain daripada itu, kami nak bawa idea ini juga ke antarabangsa,
international community. Kita lihat bagaimana IKIM, IAIS dan lain-lain untuk membawa idea-idea yang besar. Dan tak lupa juga, kami sekarang ni juga memfokuskan tentang institusi Islam kita, nak memperkasakan masjid, surau Jumaat. Kita ada puluh ribu. Jadi kalau kita dapat coverage kepada semua ni, saya rasa insyaAllah idea-idea besar gagasan madani yang dibawa oleh Perdana Menteri ni kita boleh capai. Termasuk jugalah kerajaan negeri, majlis agama, jabatan agama. Saya rasa keseluruhan stakeholders ni, kalau kita dapat memberikan pencerahan dan pencerdasan, insyaAllah Malaysia akan jadi sebuah negara moden, negara Islam yang terbaik di dunia, insyaAllah. Okey, Doktor. Doktor sebutkan bahawa keterlibatan dengan semua pihak ni memang diperlukan. Ya. Bagaimana dengan negeri-negeri yang bukan selari dengan pentadbiran kerajaan persekutuan? Jadi apa mungkin nak ulas secara menyeluruh mungkin sukar, tetapi bagaimana dengan kedudukan YB ni boleh untuk menyelami apa masalah kat sana, dan alright. Apa YB nak buat? Dari segi aspek politiknya, ya memang ada beberapa pendekatan yang dibuat. Namun begitu, dalam konteks haiwan agama ini, sememangnya haiwan agama ini di bawah negeri-negeri, dan fungsi utama pun adalah menyelaras, menyeragam dan membantu untuk merancang hala tuju dan sebagainya. Jadi apa yang kami lakukan adalah kita bergerak ke seluruh negeri itu sama saja. Namun begitu, sekiranya ada permintaan ataupun ada sedikit niche atau keunikan yang ada pada situ, kita akan tanganinya secara berasingan. Namun begitu, kita akan all out kepada semua negeri sama, tidak ada perbezaannya. Cuma apa yang mungkin ada beberapa aspek yang perlukan keunikan atau perbezaan, kita akan tangani. Sebagai contoh, apabila kita melaksanakan program-program melalui agensi-agensi, kita tak pernah pun kata Kelantan kita kecualikan, Kedah kan. Malahan kita bagi sama rata. Contohnya macam even peruntukan kan, peruntukan guru kafar dan semuanya, memang kita tidak pernah mendiskriminasi, kita meneruskan idea-idea awal. Jadi cumanya sekiranya ada dalam konteks kearifan tempatan, maka kita akan raikanlah perbezaan-perbezaan itu. Ya. Okey, Doktor. Sekarang ni kita tengok pemahaman Islam ni agak okey lah mungkin lah kan, sebab adanya Google dan sebagainya kan. Jadi ada juga timbul perbalahan kan, perbalahan antara kumpulan agama ni. Jadi sebagai Timbalan Menteri yang menjaga haiwan agama ni, apa aspirasi Prof bagi maksudnya tidak dilihat bermasalah kepada sampai ada persepsi yang tak baik pada Islam tu sendiri? Sebenarnya isu ini sebenarnya beratus tahun, ribuan tahun. Maknanya perbezaan manhaj, perbezaan pandangan itu memang fitrah. Kita ada Salafi, Sufi, Aswan, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ada yang kata Wahabi, ada yang kata liberal. Ini semua adalah klasifikasi yang dibuat, dan ianya berlaku sepanjang zaman. Jadi apa yang paling penting adalah bagaimana kita menguruskan perbezaan itu, menguruskan perbezaan. Jadi managing the diversities and also the differences. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada banyak pandangan-pandangan beliau yang beliau mohon untuk kita laksanakan. Sebagai contoh, beliau meluncurkan buku Adabul Ihtilaf fil Islam karangan Syekh Tahal Jabir Al-Wani. Jadi saya pun buku ini memang kita sedang arahkan ataupun sedang minta untuk diwacanakan. Dan juga ada juga buku yang sangat baik, iaitu Adab Dialog dalam Islam, Adabul Hiwar fil Islam. Jadi bagaimana untuk menguruskan perbezaan itu sangat penting. Bagaimana masyarakat kita diajar dan diberikan kefahaman menguruskan perbezaan, kerana yang paling penting adalah kita menghormati perbezaan pandangan. Dan apakah pendekatan yang ada? Ini mungkin sebagai Timbalan Menteri yang akan membantu Yang Amat Perdana Menteri dan Yang Amat Menteri, bagaimanakah kita membawa satu manhaj wasati, manhaj moderate, manhaj sederhana. Saya bagi contoh, kalau dia Salafi, dia Salafi yang wasati. Kalau dia Sufi yang wasati. Kalau semuanya, maknanya kalau dia berada dalam yang bersederhana, yang wasatiyah, saya rasa ianya akan dapat mencipta satu fenomena yang damai, yang meraihkan perbezaan, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Okey, itu antara dalam Muslim, dalam konteks perbezaan manhaj. Dalam perbezaan antara kaum, ini juga menimbulkan polemik kan, sebab ada isu-isu ni yang tak sepatut disentuh pun disentuh. Jadi sebagai kapasiti Timbalan Menteri, apa
apa sebenarnya yang akan mungkin ada rancangan daripada pihak YB untuk menerangkan kepada golongan non-Muslim ni? Ya, itu kalau saya sebut sebentar tadi, di antara one of the main stakeholders ataupun pengatur yang paling penting adalah orang bukan Islam, ya. Kerana kita melihat bahawa orang bukan Islam juga sebahagian daripada ummah, sebahagian daripada umat Malaysia lah, bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi kita kena santuni dan meraihkan juga perbezaan pandangan dan juga aspirasi dan juga perspektif mereka. Jadi di antara yang kita boleh wacanakan juga adalah ini saya kata tadi, iaitu yang tadi tu ada berkhilaf, yang ni ada berhiwar. Ada berhiwar ni interfaith dialogues lah, macam mana kita berdialog, bagaimana kita berbicara dengan orang bukan Islam dan memberikan. Sebab apa, dalam konteks Islam itu sendiri, istilah lita'arafu itu sebenarnya menuntut kepada bukan sahaja kita untuk memahami orang lain, tetapi orang lain tu juga untuk memahami kita. Jadi apa yang kita ingin lakukan adalah memperhebatkan lagi konsep lita'arafu itu, kena mengenali antara satu sama lain, dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Okey, ni last soalan berkenaan dengan ni. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan kan apabila ada golongan, ada mungkin satu keluarga ni bersihat dekat pekarangan Masjid Nabawi. Ada ialah timbul konflik, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh, adab dan sebagainya. Jadi apa pandangan YB berkenaan dengan masalah perkara tersebut? Ni secara peribadi, apabila kita melihat sesuatu isu tersebut, kita kena memahami latar belakangnya. Dan saya tidak arif tentang kenapa, mengapa, dan mungkin tujuan yang dilakukan itu adalah sangat baik, ya, untuk memperkenalkan budaya Malaysia dalam konteks itu mungkin. Maknanya saya sentiasa husnuzan lah. Namun begitu, apa yang sangat penting adalah ini, saya katakan bahawa ilmu pengetahuan, ya. Apabila kita ingin melakukan sesuatu itu, kita perlu tahu tentang ilmu, tentang budaya masyarakat tertentu dan juga implikasi yang akan berlaku. Itu di dalam konteks Islam itu sendiri sangat menekankan bab dipanggil sebagai fiqhul ma'alat. Fiqh implikasi, apa yang kita buat, apa yang akan berlaku, ya. Fiqhul awlawiyah, apa yang kita perlu utamakan. Fiqhul mizan, fiqh yang seimbang. Yang dalam konteks ini fiqh al-ma'alat, fiqh implikasi. Kalau kita buat, apa yang akan berlaku, ya? Jadi di sini saya melihat bahawa kemungkinan oleh sebab tidak pengetahuan, maka niatnya baik, maka ia mencipta satu imej yang mungkin menimbulkan risiko kepada. Jadi saya nasihatkan kepada yang pertama, kepada semua yang ingin melakukan sesuatu yang baik itu, pastikan dia datang dengan ilmu dan kita tahu apakah implikasinya. Namun begitu, kepada pihak yang suka mengecam juga, kepada mereka yang cepat mengecam, cepat membuli, dipanggil cyber bully kan. Saya rasa yang paling penting kita kena memberikan nasihat dengan baik. Kita kena memberikan pandangan yang baik, yang tidak mewujudkan satu ketidakdamaian di dalam masyarakat. Sebagai contoh, mungkin dalam konteks ini kita boleh panggil mereka, kita dapatkan pengenalan mereka, dan mungkin boleh mereka mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya bukan dengan cara kekerasan. Okay, jadi itu saya cakap, kalau if you want, maknanya kalau kita nak melawan kegelapan ataupun keburukan, kita tak boleh lawan dengan kegelapan, kita kena lawan dengan cahaya. Okay, kalau kita nak lawan kebencian, kita tak boleh lawan dengan kebencian, kita kena lawan dengan kasih sayang. Saja saya nak kembali balik ke zaman Prof. Dulu Prof ni penulis residen kan, kemudian sering melahirkan banyak buku, menulis banyak buku. Jadi dengan dalam situasi sekarang ni, masih ada tak lagi waktu untuk menulis? Alhamdulillah. Untuk saya ini pengakuan ikhlas. Hidup saya telah berubah. Jadual pun saya telah berubah. Cara berpakaian pun berubah. Untuk kita beradaptasi. Itu merupakan, kalau ceritakan keadilan, itulah dia apabila kita dalam kehidupan kita, dalam status yang mana kita pun berubah dengan sewajarnya. Jadi yang pertama, apa yang saya sedang lakukan adalah saya akan meneruskan untuk menulis. Namun begitu, menulis dalam bab-bab ataupun penulisan-penulisan yang pendek lah. Saya menulis dalam akhbar,
kan dunia akhbar, walaupun ada yang menegur saya supaya kurangkan menulis. Namun begitu, saya akan cuba untuk bawa idea-idea ini menerusi penulisan itu yang pertama. Dalam penulisan yang lain, saya telah pun merancang beberapa buah buku sebagai contoh koleksi speech ataupun ucapan saya. Itu merupakan idea-idea saya. Walaupun orang tahu bahawa banyak ahli politik orang lain yang buat speech tersebut, namun begitu saya akan pastikan idea-idea speech itu datang dari saya. Mungkin itu saya menyimak. Baru ini saya dapat jemputan untuk ke Bangkok untuk satu speech. Saya dengan pegawai saya, kami duduk dan kami pastikan bahawa kandungan itu adalah idea-idea saya sendiri. Jadi apa yang saya sedang buat ni yang boleh saya kongsikan adalah, insyaAllah akan ada beberapa bentuk penulisan yang akan sedikit berbeza daripada sebelum ini, kerana kali ini ada added flavor, akan ada pewarna tambahan, kerana ada dimensi politics, dimensi the real world itu sendiri. Dan doakan insyaAllah mungkin nanti terhasilnya beberapa buah buku yang lain. Walaupun memang begitu, bulan 2 ni, 5 bulan 2 kami akan lancarkan buku saya juga tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan pengaruhnya terhadap gerakan politik dan masyarakat di Malaysia. Okey Prof, satu, apabila dah terjun ke dalam politik, of course tidak lari dengan politik kepartian. Jadi bagaimana Prof dapat mengadaptasi dengan sepak terjang politik yang selepas ni sangat kejam dan sebagainya kan? Jadi apa pandangan? Mungkin kelebihan yang saya ada pada hari ini, saya tidak punya kawasan. Sebagai ahli senator, itu saya rasa bersyukurlah sebagai ahli senator ni, saya tidak punya kawasan. Kawasan seluruh Malaysia. Jadi saya tidak adalah perlu spesifik kawasan untuk pulang, untuk namun begitu, apa yang saya buat sekarang ni adalah daripada Isnin sampai Jumaat, siang hari memang saya akan buat official punya duties. Okey, malam saya akan bersama dengan asatizah, bersama dengan pelajar-pelajar, mahasiswa, bersama dengan pertemuan-pertemuan strategik. Hujung minggu saya akan bersama rakyat. Kita akan baru ni saya turun ke Kelantan, saya turun ke Johor, saya turun ke Perak. Jadi kehidupan saya sekarang ni begitulah. Maknanya memenuhi semua jadual itu untuk memaksimalkan kita dapat bersama-sama. Jadi untuk menyantuni politik sini, yang saya faham adalah stakeholders kepada Jabatan Perdana Menteri Awal Agama ni dia sedikit berbeza dengan kementerian yang lain. Yang pertama, saya memahami bahawa saya ada collective responsibility dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Maknanya saya memang bertanggungjawab, mempunyai amanah untuk membawa gagasan kerajaan sedia ini. Namun begitu, kami juga perlu mengimbangi, iaitu kita ada Majlis Raja-Raja, kita ada MKI, iaitu pun kita kena santuni dan kita kena menghormati institusi Raja-Raja itu yang melihat daripada aspek agama. Jadi memang agak berat, namun begitu mungkin ini peluang untuk saya belajar sesuatu yang baru.